Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, pada hari ini kita akan belajar bab 6 iaitu asid, base dan garam. Okey, pada hari ini kita akan sambung 6.2 iaitu skala pH. Okey. So, apa yang kita akan belajar dalam topik ini adalah kita akan belajar nilai pH untuk asid dan alkali. Lepas tu kita akan buat pengiraan untuk mengira nilai pH untuk asid dan alkali, dan kita juga akan mengira kepekatan sekiranya diberi nilai pH. Okey. So yang pertama ya, apa itu nilai pH? Okey. Nilai pH tu maksud dia adalah skala nombor untuk mengukur darjah keasidan dan kealkalian larutan aqueous. Okey. Okey, skala untuk mengukur darjah keasidan dan kealkalian suatu larutan lah. Okey, dan berdasarkan kepekatan ion hidrogen. Okey, dan skala nombornya adalah di antara 0 hingga 14. Okey, so ini adalah nilai pH lah. Okey, so kita dah tahu dah. Okey, pH, okey, dia 1 hingga 6 adalah apa? Adalah asid. Okey, 1 hingga 6 adalah asid, manakala 7 adalah neutral, 8 hingga 14 ni adalah larutan yang menunjukkan dia adalah alkali. Okey. So yang ini kita kena tahu ya. Okey, seterusnya, okey. Nilai pH mengukur kepekatan ion hidrogen dan ion hidroksida. Okey. Dia kata semakin rendah nilai pH, semakin tinggi kepekatan ion hidrogen. Maksudnya apa? Semakin tinggi keasidan. Apa maksudnya apa? Semakin rendah nilai pH. Okey, kalau ke sini nak panah saya ke sana kan. 6, 5, 4, 3, 2, 1 semakin rendah kan. Semakin rendah nilai pH, maksudnya apa? Semakin tinggi kepekatan ion hidrogen. Maksudnya dia tu adalah kepekatan asid dia tu tinggi. Okey. Yang kedua, semakin tinggi nilai pH, semakin tinggi kepekatan ion hidroksida. Maksudnya apa? Semakin tinggi. Maksudnya kat sini. Semakin tinggi. So maksudnya 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 semakin tinggi kan nombor dia kan? So semakin tinggi nilai pH, okey, semakin tinggi kepekatan ion hidroksida. Jadi maksudnya semakin pekatlah dia punya kealkalian tu. Okey. Kalau kita nak mudah ingat, okey, kat depan ni kan, kalau pH 6 ke pH 1 asid kuat kan? Keasidan dia kuat kan? Okey, so kita buat macam ni. Ini kita panggil pH butterfly. Kita panggil apa? Kita panggil pH butterfly. Okey, kita buat macam ni je. Okey, garis lurus. Okey, kita tulis nombor 1 hingga 14. Okey, so 7 kan dia neutral. So kat tengah-tengah lah buat garis kan dia pangkah macam ni. Okey. So kadang-kadang kita akan keliru kan. Okey. Dia kata okey antara pH 1 dengan pH 6. Mana satukah larutan yang menunjukkan keasidan yang tinggi? Kan 6 kan nombor dia lebih tinggi kan. So kita macam kadang-kadang confuse. Okey, kita buat macam ni. So bila kita buat macam ni, kita tengok bila antara ni bila kita lukis ni, kita bukan saja lukis tau. Okey, so kat sini kita pun okey lukis apa? Dekat ruang dekat tengah-tengah ni kita lukis apa? Kita lukis H+. Okey. Kan bila tengok satu, kita boleh tulis banyak kan? H ni apa? H+. Pada pH 1, H+ dia tinggi. Dia H dia banyak kan? Kita boleh tulis kan? Kalau dekat 2, okey, kita tulis dengan kebesaran yang sama lah. Okey. 3 je H+ kita boleh tulis. Faham tak? Okey, kalau dekat pH 3, kita tu boleh lukis. Tengok. Bila semakin banyak nombor pH itu, semakin sikit pH yang kita bertulis. Pada 3 tu hanya ada berapa? 4 je. Dekat pH 1 ni ada 8 ion hidrogen kan. pH 2 ada 6 ion hidrogen kan. pH 3 ada 4. Semakin besar nombor dia, semakin berkurang ion hidrogen.
Okey, so kita kena tahulah ion hidrogen tu menunjukkan salah satu larutan itu bersifat asid. Okey, so ingat yang ini. Okey, macam mana 7 pula? 7 kan dia tak ada ion apa-apa kat sini sebab dia neutral. Okey, nilai asid dengan nilai ion hidrogen dengan nilai ion hidroksida sama banyak kat situ. Okey, so macam mana pula ni dekat alkali? pH yang besar ni 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Okey. So kita tahu kalau alkali, okey, ion yang menunjukkan larutan itu mempunyai sifat alkali adalah ion OH minus kan. Okey, ion hidroksida. So kat sini kita tulislah ion hidroksida OH minus. OH minus. Oh, banyaknya kita boleh lukis. Sebab ada 13 ni. Okey. Semakin berkurang. Nampak tak? Tadi 14, kita boleh tulis 4 kan? So, 3. Sebab ruang dia semakin kecil. So, kat sini kita boleh rumuskan bahawa semakin besar nombor pH itu, semakin tinggilah sifat kealkalian dia. Okey? Okey. So sekarang ni kalau iaitu awak fahamkan pH butterfly, daripada pH butterfly tu kita boleh buat ayat ni lah. Semakin rendah nilai pH, semakin tinggi kepekatan ion hidrogen. Okey. Semakin tinggi nilai pH, semakin tinggi kepekatan ion hidroksida. Maksudnya semakin tinggilah kealkalian dia. Okey. Seterusnya. Larutan dengan pH 7 adalah neutral kerana ion hidrogen adalah sama dengan kepekatan ion hidroksida. Kan saya dah cakap tadi. Okey, seterusnya, okey, pH meter pula. Okey, meter pH ni boleh menunjukkan nombor bagi nilai pH. Okey. Okey, so di sini dinyatakan bahawa, okey, semakin ke sana ini 7 ni kan dia normal kan. Okey. Kepekatan ion hidrogen dan ion hidroksida tu sama banyak. So kalau kat sini kalau asid ni semakin rendah semakin kecil nombor pH, kekuatan asid bertambah. Okey, dan kita boleh kata kat sini semakin besar nilai pH, semakin kuat kekuatan alkali bertambah. So sama je lah tadi Okey, so seterusnya kita nak buat pengiraan. Okey, untuk menentukan nilai pH asid dan alkali. Okey, nilai pH asid dan alkali boleh ditentukan dengan formula berikut. Okey, so kita tengok H plus ni adalah kepekatan ion hidrogen. So kita nak cari apa? Asid lah. Okey, yang ini adalah untuk asid. Okey, OH pula, OH minus ni adalah kepekatan ion hidroksida. So, ion hidroksida ni mewakili apa? Alkali. Okey, untuk pH asid, rumus yang kita gunakan adalah pH sama dengan negatif log H plus. Okey, nilai pH manakala untuk kalau kita nak cari pH untuk alkali pula, rumusnya adalah POH sama dengan negatif log ion hidroksida. Okey, dan okey, apa maksudnya kedua-dua ni adalah pH tambah dengan POH sama dengan 14. Okey, nilai pH dan POH adalah sama dengan 14. Okey, kita jawab soalan dulu Okey, contoh soalan pertama. Hitung nilai pH bagi asid nitrik dengan kepekatan ion hidrogen H plus 0.5. Okey, so sekarang ni dekat mana Okey, so POH dengan pH ini adalah mewakili pH lah. Okey, log H plus dengan OH minus kat sini, ini adalah mewakili kepekatan ataupun kemolaran. Okey, H plus dengan OH minus kat sini kepekatan ataupun kemolaran. Okey, so macam mana kita nak kira dekat sini? Okey, caranya.
kita nak cari nilai pH kan. Okey, asid nitrik dengan kepekatan dia adalah 0.5. So, rumus dia apa? pH sama dengan negatif log H plus. Okay. Apa maklumat diberi? Diberi kepekatan dia adalah 0.5. Gariskan ni kepekatan kan. Kepekatan kat sini adalah H plus. So, kita gantikan nilai. pH sama dengan negatif log. Okey. H plus ni gantikan dengan 0.5. Okey. Kemudian tekan kalkulator. Okey. Negatif. Okey. Ini kena pakai kalkulator saintifik. Okey. So, log tu berada di mana? Cuba tengok kalkulator saintifik awak. Dia berada di bahagian atas sebelah dengan kuasa tu. Kuasa 2. Ada kuasa, ada log, ada in. So, awak tekan log tu. So, negatif log 0.5. Okey. Tekan sahaja dan terus tulis jawapan dia. Okey. Jawapan dia di sini adalah 0.301. Okey. So, kat sini dia punya kepekatan dia adalah 0.301. So, kita ambil. Okey. Rumusan dia adalah kepekatan asid nitrik HNO3 adalah sama dengan 0.3 itu sahaja. Okey, kepekatan. Bukan kepekatan. Okey. Nilai pH. Minta maaf Okey. So kat sini nilai pH kat situ. Nilai pH HNO3 adalah 0.3. Okey. So kat sini macam mana kita nak tahu ambil nombor beberapa titik perpuluhan. Okey. So kat sini kepekatan dia diberi 0.5. So kat sini angka bererti dia 1 je kan. 0.5. So angka bererti dia 5 je kan. 1 je kan. So pH dia adalah kita ambil satu angka bererti lah 0.3. Okey. Seterusnya, tentukan kemeluaran asid hidroklorik HCl dengan pH 2.0. Okey. So tadi kita nak cari nilai pH kan? Sekarang ni kita nak cari kemeluaran. Kemeluaran ni apa? Kemeluaran tu kepekatan lah. Okey, so rumus dia apa kalau asid? Ini asid hidroklorik kan? Okey, so pH sama dengan negatif log H plus. Okey. So, pH dia berapa dia bagi? pH dia 2.0. So, tulis sahaja 2.0 sama dengan negatif log H plus. Okey. Kita nak H plus je kan? So, negatif pindah ke sana sebab dia darab. Bila pindah ke sana jadi darab lah. Negatif 2.0 log H plus. Okey. So, kat sini kita nak H plus sahaja kan. Log bila dipindah ke sana dia akan jadi 10 kuasa negatif 2.0 sama dengan H plus. Okey, so kat sini cuba tekan kalkulator. Macam mana nak tekan kalau macam ni? Okey, awak nampak tak pada kalkulator awak tu sebelah X kuasa 2 tu ada tanda macam ni? Kan, so awak tekan kalkulator 10 kuasa negatif 2.0 sama dengan berapa? Okey, sama dengan H plus sama dengan 0.01. Okey, jadi yang ini tak payah tulis lah. Ini saya nak ajar awak lah. Yang ni. Okay, ni awak tekan kalkulator je. Daripada sini, terus tekan kalkulator, dapat jawapan kat sini. Okey, so kemolaran sebab ini kemolaran. Okey, kemolaran HCl adalah berapa? 0.01 mol desimeter. Itu saja rumusnya. Okey? Seterusnya, tadi kita dah cari dah asid.
Sekarang ni kita nak cari pula, okey, alkali pula. Hitungkan nilai pOH bagi larutan natrium hidroksida yang mengandungi kepekatan ion hidroksidanya adalah 0.1 mol. Okey, so sekarang ni kalau pOH, rumus dia apa? Okey, pOH sama dengan negatif log OH minus. Okey, so apa maklumat diberi? Maklumat diberi dia kata ion hidroksida tu kepekatan dia adalah berapa? 0.1. Kat mana kita nak masukkan situ? Kita nak masukkan dia kat sini. Okey, so masukkan nilai negatif log 0.1. Ini tekan saja kalkulator, negatif log 0.1, tekan je straight. Okey, awak akan dapat kat sini pOH dia adalah 1. So, itu sahaja jawapan dia lah. Okey, so contoh yang keempat adalah hitungkan nilai pH bagi larutan kalium hidroksida KOH yang mengandungi kepekatan ion hidroksida dia adalah 0.1. Okey, sekarang ni dia nak kira nilai apa? Nilai pH. Okey, so kat sini nak cari nilai pH tu macam mana? Okey, so nak cari nilai pH dia, okey, untuk kalium hidroksida. Ini adalah apa? Ini adalah alkali. Okey, so kita nak buat macam mana ni? Dia bagi kepekatan dia adalah 0.01 kan? Okey, so pOH sama dengan negatif log OH minus. Okey. KOH ni adalah alkali tau. So, kita pakai yang ni lah. Okey. So, masukkan nilai. Okey. Kepekatan diberi berapa? Kepekatan diberi adalah 0.01. Okey. So, tekan saja kalkulator. Okey. Dekat sini, bila awak tekan negatif log 0.01, kita akan dapati bahawa pOH dia adalah 2. Okey. Tapi kan soalan ini dia nak pOH ke dia nak pH? Dia nak pH kan? Macam mana? Okey, so kita pakailah rumus tadi. Ingat tak kita tengok scroll ke atas? Okey. Tengok kat sini tadi. Okey, sekejap. Okey, pH sama pH tambah okey yang ni. Oh, yang saya terangkan tadi. pH tambah pOH sama dengan 14. Dia nak nilai pH bukan pOH. Okey, so caranya adalah okey, sikit lagi. Okey, caranya adalah lepas. Okey, caranya pH tambah pOH sama dengan 14. Dia nak pH kan? Okey, so pH kita nak cari, tulis pH. pOH dapat berapa? Tambah. pOH berapa? 2. Sama dengan 14. Kita nak cari pH boleh? 2 pindah ke sana jadi positif 2 pindah ke sana jadi tolak kan? So pH 14 tolak 2 sama dengan 12. Okey, so pH dia adalah 12. Okey. So, last sekali soalan yang kelima adalah tentukan kemolaran larutan hidroksida LiOH dengan pH dia adalah 12.0. Okey. So, sekarang ni tentukan kemolaran lithium hidroksida. Okey. Lithium hidroksida ni apa? Lithium hidroksida ni asid ke alkali? Lithium hidroksida ni adalah apa? Adalah alkali. Okey, kat sini pun ada OH, LiOH. OH tu adalah menunjukkan dia adalah larutan alkali. So, kat sini dia bagi pH dia adalah 12 kan? So, kalau alkali, kita kena kira pOH kan? Boleh tak kita nak cari pOH? Boleh. Macam mana? Pakai rumus pH tambah pOH sama dengan 14.
kenapa nak cari POH? Sebab ini adalah alkali. Okey. So pH dia berapa? 12 tambah POH sama dengan 14. So kita nak tahu POH 12 pindah ke sana jadi tolak. So 14 tolak 12 dia akan jadi 2. Okey. So sekarang ni kita dah jumpa dah POH. Jadi boleh tak kita cari kepekatan larutan litium hidroksida? Bolehlah. Macam mana? Kita buat POH sama dengan negatif log OH minus. Macam tu. Okey. So kita nak kepekatan OH minus ni. Kita nak kemolaran larutan kalium hidroksida. So maksudnya apa? Dia nak kepekatan ni OH minus. Okey, kalau kita pakai pH ni H plus kan. Okey, so berapa OH minus tak tahu. POH dia berapa? POH dia 2. So gantikan dekat sini negatif log OH minus. Sekarang ni kita nak cari OH minus kan? Okey, 2 pindah ke sana jadi negatif 2 log OH minus. Sekarang ni macam mana kita kira? Log bila pindah ke sana dia akan jadi 10 kuasa negatif 2. Okey. Boleh kira tak? Okey, boleh. Tekan kalkulator. Okey. 10 kuasa yang ni. Negatif 2. Okey. So, bila awak kira, awak akan dapati bahawa OH minus nilainya adalah 0.01 mol desimeter kuasa. Itulah jawapan dia. Okey, seterusnya saya nak awak buat latihan dalam buku modul. Latihan soalan 10, 11 dan 12. Okey, so itu sahaja untuk hari ini.